Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, untuk anda yang baru masuk, memang baru masuk lah sebab kita baru start. So, selamat datang diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Anda berada dalam Facebook Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara dan juga Facebook Mahdi BZ. So, tak kisahlah mana-mana Facebook yang anda berada. Cuma hari ni, selamat datang ke Taman-Taman Syurga. Masya Allah. Confident kan? Selamat datang ke Taman-Taman Syurga. Sebab apa saya sebut Taman-Taman Syurga? Sebab majlis yang membesarkan Allah, majlis sebut perkataan-perkataan Allah, itu adalah majlis ilmu. Majlis ilmu adalah majlis di mana yang Rasulullah SAW sabda itu adalah taman-taman syurga. Semua orang nak masuk syurga, betul? Semua orang tak nak terlepas daripada nak masuknya syurga. Tapi hari ni anda semua berada dalam taman-taman syurga. Itu kelebihan dia. Masya Allah. So kalau boleh lepas ni ada majlis ilmu saja kita kena pergi. Majlis yang membesarkan kebesaran Allah kena hadir. Sebab apa? Itu adalah taman-taman syurga. Bila kita berada dalam taman-taman syurga, semoga kita akan masuk dalam syurga yang abadan abada. Ulama tafsir, manusia ni tak faham apa makna abadan abada. Dua perkataan ni, manusia tak faham. Sebab apa manusia tak faham? Kalau manusia faham makna abadan abada, maka tak akan ada apa-apa maksiat. Maka tak akan ada apa-apa dosa. Sebab abadan abada satu benda yang kekal selamanya. Kekal. Manusia macam tak faham. Kalau faham, tak rasa worthy. Tak rasa berbaloi. Kalau selama-lamanya tu, dia menggadaikan benda tu dengan maksiat dan dosa yang dia lakukan. Saya cakap ni untuk diri saya sendirilah. Bukannya untuk orang luar. So sama-sama kita tarbiyah diri ataupun kita fahami benda ni supaya kita boleh sama-sama masuk dalam syurga Allah. Okey, saya sedang buka juga Facebook Majlis Dakwah Negara supaya kita sama-sama. Kalau ada apa-apa soalan ke, ada apa-apa komen ke yang anda ingin memberitahu, boleh beritahu sebab saya boleh melihat komen anda. Okey, topik kita adalah berkaitan dengan sedekah. Topik sedekah ni sebenarnya ni ada program yang kelima. Topik dia kelebihan sedekah. Nak cakap pasal sedekah ni bukan saja program yang kelima. Dia boleh jadi mungkin yang ke 50, 100 boleh. Sebab kelebihan sedekah ni sangat banyak. Sangat-sangat banyak. So hari ni saya akan baca beberapa kisah tentang kelebihan sedekah yang sedang berlaku pada zaman-zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, zaman salafus salih lah, orang-orang yang dahulu yang memang orang yang berjaya, macam mana diorang pandang sedekah ni. Macam mana dia tengok sedekah, jom kita dengar sama-sama. Okay? So, bila kita dengar satu kisah, kita ambil iktibar, kita akan huraikan sedikit. Okay, before that, sebelum kita mula, mungkin kalau anda nak share Facebook ni, bila anda share, orang lain tengok, orang lain dengar, orang lain amal,
anda dapat pahala free-free. Rasulullah SAW bersabda, kalau kita lakukan benda kebaikan dan juga orang contohi kebaikan tersebut, kita akan dapat pahala forever. So macam mana nak buat benda tu? Simple. Ada button share dekat bawah kanan tu. Tekan share. Masya Allah. Orang lain dengar, free. Pahala ni free tau, free. Tak payah bayar. Tak payah bayar. Okay, ready? Dah macam dah mengambil masa sedikit. Jom kita start. Bismillah. Pada suatu ketika, seorang lelaki telah pergi bertemu temannya lalu berkata, sekarang saya telah berhutang kepada seseorang sebanyak 400 dirham. Dia tak sebut ringgit lah sebab dulu dia bagi dirham. Saya datang kepada kamu ingin memohon bantuan. Temannya itu dengan segera telah menghitung 400 dirham lalu memberi kepadanya. Okay. Apabila lelaki itu telah pergi, temannya itu mula menangis. Dia dah bagi pinjam kat kawan dia menangis. Isterinya berfikir bahawa mungkin dia menangis kerana memikirkan hal hartanya tadi. Maka isterinya itu berkata, jika ia begitu menyedihkan kamu, kenapa kamu berikan? Isteri dia pun cuba pujuk dia. Suaminya menjawab, sebenarnya aku menangis kerana di sebalik hubunganku yang begitu rapat dengannya, kenapa aku tidak dapat mengambil tahu ihwannya yang sedemikian sehingga dia terpaksa datang meminta kepadaku. Maksud dia rasa sedih sebab dia tak ambil tahu pasal kawan dia. Sampai kawan dia yang meminta padanya. Dia punya kelebihan sedekah ni, bila dia bagi sedekah, dia rasa sedih sebab, ya Allah, awal aku tak ambil tahu pasal dia. Contohlah kita kat kedai makan ke apa. Orang datang minta sedekah. Kita bagi, tapi kita tak rasa apa-apa, betul tak? Kita rasa lah yang kita beri sesuatu, tapi kita tak rasa sedih. Kita tak rasa kecewa. Yang mana dengan kesedihan tu sebenarnya, sebab kita sedih, sebab kita tak ambil tahu pasal orang tu. Ya Allah, ada juga orang yang tak ada kaki kan. Ya Allah, kenapa aku tak ambil tahu? Something like that lah, dia punya tafsir dia tu. Masya Allah, dia sedih. Okey. Pada satu ketika, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedang duduk dan menangis. Sayyidina Ali, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang duduk dan menangis. Ada orang bertanya tentang sebabnya, beliau menjawab, orang tanya pasal apa menangis? Dia jawab, sudah 7 hari tidak ada mana-mana tetamu yang datang. 7 hari tak ada tetamu datang kat rumah. Saya bimbang jangan-jangan Allah SWT ingin menghinakan saya kerana murka terhadap saya atas sesuatu sebab. Dia menangis, tak ada orang datang rumah dia. So bila orang tanya, dia kata, aku sedih lah, 7 hari dah tak ada tetamu datang. Takut-takut Allah hinakan aku. Atas sebab apa tak tahu. Tapi dikatakan tetamu ni bawa rahmah. Tetamu ni bawa keberkatan insya-Allah. So bila tetamu nak datang rumah, jangan sesekali macam, aku tak free lah, aku tak boleh lah, aku itu, aku ini. Accept tetamu kerana Allah, sesungguhnya tetamu tu adalah barakah yang dia bawa. So jangan sesekali reject tetamu. Bukanlah tetamu tu pun nak datang dengan 100 orang ke apa ke untuk, itu kan tetamu tu jadi kenduri tu. So dia orang pun patut-patutlah. Kita nak pergi rumah orang pun kita kena faham lah orang tu macam mana. Jangan tiba-tiba dia rumah yang tak seberapa, dia pun level dia tak seberapa, tiba-tiba nak bawa satu gerombolan pergi rumah dia, agak-agak lah. Yang tu akan jadi ser lah. Okey. Kisah seterusnya. Hazrat Abu Hasan Antoki tinggal di Rai yang merupakan satu tempat di Khurasan. Okey. Hazrat Abu Hasan Antoki ya. Pada suatu hari, seramai lebih daripada 30 orang tetamu telah datang menziarahi beliau. Okey, dekat rumah, 30 orang datang ziarah. Sedangkan hanya sedikit roti yang ada dan masa untuk membuat persiapan tidak mencukupi. Kalau kita kat rumah, kita tak rasa makanan tak cukup kan? Dengan peristiwa ni ya.
Peristiwa ini berlaku pada waktu malam. Beliau telah memotong-motong semua roti yang ada dan menyebarkan di atas saprah serta memadamkan pelita lalu menjemput semua tetamu untuk makan. Semua mereka telah mula makan. Kedengaran suara mengunyah daripada setiap orang. Setelah beberapa lama, kira-kiranya semua orang telah selesaikan makan, maka pelita itu dinyalakan kembali dan saprah telah diangkat. Di atas saprah itu masih ada potongan-potongan roti tadi. Dengar. Ini paling penting. Ya. Semua orang mengunyah dengan mulut yang kosong. 30 orang tu, semua orang mengunyah dengan mulut yang kosong. Setiap orang daripada mereka tidak makan. Lepas dah habis semua tu, dia ambil saprah. Banyaknya roti. Ingat dah habis. Sebab apa? Setiap orang, 30 orang tu 30 orang lah. 30 orang berfikir yang Allahu Akbar. Yang setiap orang makan. Saya tak makan tak apa. Semua orang makan. Saya tak makan tak apa. Macam itulah. Masya Allah, Masya Allah. Okay, kalau untuk yang baru masuk, selamat datang diucapkan. Selamat datang ke Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Untuk kita teruskan, boleh anda kongsi Facebook ni supaya orang lain pun dapat juga manfaat daripada Facebook ni. Alright, okay. So, kisah yang seterusnya. Hazrat Syu'bah ialah seorang muhaddis yang masyhur. Beliau mendapat gelaran Amirul Mukminin, ketua orang mukmin dalam bidang hadis. Dia dahsyat, dia boleh muhaddis hadis. Beliau ialah salah seorang daripada ahli ibadat dan zuhud yang besar. Pada suatu ketika, ini penting ni, Hazrat Syu'bah, pada suatu ketika, seorang peminta sedekah telah pergi kepada beliau. Beliau tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Waktu tu mungkin dia ada kekangan wang ke apa. Dia tak ada apa-apa nak bagi. Beliau telah mencabut sepotong kayu dari bumbungnya dan menyerahkan kepada peminta itu. Okay, apa dia kata? Juallah kayu ini. Dan beliau telah bersungguh-sungguh meminta maaf kerana pada masa itu beliau tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Allahu Akbar. Okay, ada beberapa point dekat sini. Ya. First, bila dia tak ada duit, dia minta maaf sungguh-sungguh. Ya Allah, aku betul-betul tak ada duit. Minta maaf sangat-sangat. Satu. Second, dia punya nak bagi juga, dia ambil kayu daripada bombong dia tu. Kepunyaan dia lah, atau bombong dia tu. Dia ambil kayu tu, dia bagi kat peminta sedekah tu, dia beritahu, hampir jual lah kayu ni. Dapat duit, tu hang punya. Lebih kurang macam tu lah. Dia punya kisah dia tu. Hazrat Syu'bah. Okey, jom kita dengar lain ya. Pada suatu ketika, Hazrat Abu Sahal Sokluki sedang mengambil wuduk. Seorang lelaki telah datang menzahirkan keperluannya. Beliau tidak memiliki apa-apa untuk diberikan lalu berkata, tunggulah sekejap sehingga saya selesai daripada berwuduk. Setelah berwuduk, beliau berkata, ambil dan bawalah cerek yang saya gunakan untuk berwuduk ini. Pada masa ini, saya tidak memiliki sesuatu yang lain untuk diberikan. Allahu Akbar. Dia tengah ambil wuduk. Dia guna cerek untuk ambil wuduk. Orang minta sedekah datang. Dia kata, aku tak ada apa nak bagi ni. Tapi tunggu sekejap. Lepas dah habis wuduk, dia ambil cerek. Ni je aku ada. Dia untuk ambil wuduk, dia untuk ambil wuduk. Ni je aku ada, ambil lah untuk kau. Betul lah kisah-kisah macam ni ya. Macam, Masya Allah. Dia punya sifat nak bagi tu kan. Tiada tandingi lah. Tiada tandingi. Tandingi yang betul lah. Tandingi bukan tandingi ya. Okey, tak apa. Hazrat Abbas bin Dihqan berkata, tidak ada seorang pun meninggal dunia dalam keadaan yang sama seperti mereka. Seperti semasa dia datang. Yakni tangan yang kosong. Dan badan yang tidak berpakaian. Selain daripada Hazrat Bishr bin Haris Hafi.
Hazrat Bishr bin Haris Hafiz telah mati dalam keadaan demikian. Beliau telah jatuh sakit dan apabila waktu mati telah hampir, seorang peminta sedekah datang dan menzahirkan keperluannya. Lalu beliau telah menanggalkan baju yang ada di badannya dan memberikan kepada peminta tersebut. Beliau telah meminjam baju daripada seseorang dan memakainya untuk masa yang sekejap. Dan dalam keadaan itulah beliau telah meninggal dunia. Maksudnya nak beritahu, kita datang seles pinggang. Kan bayi kan, keluar daripada perut ibu, menangis, tak ada pakaian, tak ada harta, tak ada apa pun. Tapi jarang-jarang kita dengar orang yang meninggal dalam keadaan yang sama. Memang almost no lah. Jadi kita meninggal memang ada pakaian. Tapi kisah Hazrat Bishr, nama dia Bishr, B-I-S-Y-R, Bishr. Dia meninggal dalam keadaan yang lebih kurang sama yang dia dilahirkan. Sampai nak meninggal tu dia ada sehelai sepinggang. Helaian dia tu pun dia bagi pada peminta sedekah. Dia pinjam pada orang. Mungkin dia beritahu lah, pinjaman aku ni aku nak guna sampai aku meninggal. So bila aku meninggal kau ambil lah balik. So sehelai sepinggang dia dah. Allahu Akbar. Okey, kita ambil kisah yang seterusnya. Kisah ni sempoi ya, dengar. Siapakah yang berkata bahawa kisah-kisah sedemikian khusus berlaku hanya kepada Ahlullah zaman dahulu? Kita ingat dulu zaman-zaman Ahlullah yang jadi, dengar. Kematian Hazrat Maulana Shah Abdul Rahim Raipuri belum lama berlalu. Menjadi kebiasaan beliau jika ada apa-apa datang dari mana-mana maka segera akan dibahagi-bahagikan. Dan kadang-kadang beliau ternampak sesuatu yang beliau telah disimpankan di bawah bantal, maka beliau berkata, ini datang lagi. Mungkin dia ada apa benda tu datang lagi, ini tidak datang lagi. Maksudnya duit lah. Dengan duit lah. Tidak berapa lama sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah membahagi-bahagikan kesemua pakaian beliau kepada para khadim. Beliau berkata kepada khadim dan khalifah beliau yang khusus, Hazrat Maulana Shah Abdul Qadir, mulai hari ini, hari-hari yang berbaki dalam hidup saya akan habiskan dengan memakai pakaian yang simpan daripada kamu. Memang benar, beliau telah menggunakan pakaian Hazrat Maulana Abdul Al-Qadir sehingga ke akhir hayat. Okey, kisah-kisah macam ni kalau kita nak buat memang tak mampu lah. Senang cakap, memang tak mampu nak buat. So saya beritahu kisah ni bukannya kita nak buat 100%. Tapi kisah ni dapat jadikan pengajaran ataupun jadikan satu titik penolakan untuk kita berubah untuk jadi lebih bersedekah. Sebab kelebihan sedekah ni terlalu banyak. Ni cara-cara untuk melakukan sedekah. Pasal apa mereka sanggup melakukan benda-benda macam ni? Sebab mereka dah dapat kegairahan sedekah. Dia dah tahu kelebihan dia rasa macam, aku guna buat macam ni. Seorang Ahlullah berkata, pada satu ketika, saya dan beberapa orang telah berkumpul di padang di Tarsus. Salah sebuah bandar dari negeri Syam. Kami sedang berjalan menuju keluar dari bandar itu. Tiba-tiba, seekor anjing telah menyertai kami. Apabila kami telah keluar dari bandar tersebut, kami mendapati ada bangkai seekor binatang. Kami telah mengelakkan diri daripada bangkai tersebut dan pergi duduk di satu tempat yang tinggi dan agak jauh dari bangkai itu. Apabila anjing yang menyertai kami tadi melihat bangkai tersebut, maka ia berpaling ke belakang dan kembali ke bandar. Dengar menarik ya. Anjing tu tengok ada bangkai, dia patah balik. Setelah beberapa lama kemudian, anjing itu datang kembali bersama lebih kurang 20 ekor anjing lain. Siapa cerita ni? Dan pergi ke tempat bangkai itu. Ia sendiri telah mengasingkan diri sambil membiarkan anjing-anjing lain memakai bangkai itu. Apabila kesemua anjing itu telah selesai makan dan kembali ke bandar,
Maka si anjing itu memanggil anjing-anjing lain tadi bangun dari tempatnya dan menghampiri sisa-sisa tulang dan bahagian lain daripada bangkai yang telah dimakan dan ditinggalkan. Dia pun memakan bisa-bisa itu kemudian kembali ke bandar. Yang ni nak beritahu bukan saja manusia yang buat sedekah. Nak beritahu anjing pun ada kelebihan nak bersedekah. Ni anjing ni. Masya Allah, Masya Allah. Anjing pun ada kelebihan sedekah. Dia panggil kawan-kawan dia main. Makan sisa tu. Dah habis baru dia makan. Macam mana nak dapat sifat macam ni kan? Semoga Allah SWT campakkan sifat sedekah yang sangat Masya Allah dalam diri kita. Hazrat Abu Hassan merupakan seorang ahlullah. Pada satu ketika beliau telah pergi duduk. Pada satu ketika beliau telah pergi untuk qada hajat. Qada hajat. Tahu qada hajat tu apa? Qada hajat tu pergi tandas. Dan dari sana beliau telah memanggil seorang muridnya. Beliau telah membuka pakaiannya dan berkata, bawa dan berilah pakaian ini kepada si fakir itu. Murid itu berkata, saya akan tunggu tuan selesai beristinja. Beliau menjawab, saya teringatkan keperluan si fakir itu, lalu saya berniat untuk memberi pakaian saya ini kepadanya. Sedangkan saya sendiri tidak meyakini terhadap diri saya bahawa hati saya mungkin berubah pada masa saya selesai beristinja. Bercakap-cakap semasa membuang air adalah makruh. Namun sendiri telah memaksa beliau melakukan sedemikian atau pada masa itu langsung tidak memberi pendedahan aurat. Dia nak bagi sedekah tapi dia takut nak bagi kemudian. Sebab kalau bagi kemudian takut-takut dia punya niat lari. Dia punya niat jadi lain. So dia kata tak apa-apa, aku sekarang ni tengah qada hajat, aku tak mau buang masa, kau bagi sedekah. Allahu Akbar. Wah, 8 dah pun. So, kita dah lebih kurang lagi beberapa minit. Kita ambil lagi 3 kisah. Boleh 3 kisah. So bila saya cakap pasal kisah ni, kita boleh sama-sama ambil iktibah dan juga kita sama-sama sampaikan. Jangan lupa untuk sampaikan. So bila nak sampaikan, kenalah faham dulu. Baru senang nak sampaikan. Okey. Pada satu ketika, Hazrat Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni famous ni. Telah bertanya kepada seorang lelaki. Adakah kamu ingin menjadi seorang wali Allah? Lelaki itu menjawab, ya, saya ingin. Lantas beliau menjawab, janganlah kamu berkehendak akan mana-mana benda dunia ataupun akhirat. Khususnya diri kamu hanya kepada Allah dan juga hendaklah memberi sepenuh tumpuan hanya kepada Allah agar Allah juga akan memberi sepenuh perhatiannya kepada kamu. Lalu dia akan menjadikan kamu walinya. Baginda SAW telah menyatakan firman Allah dalam sebuah hadis yang sahih. Sesiapa yang berjalan ke arahku, maka aku akan berlari-lari ke arahnya. Sesiapa yang menuju ke arahku sejengkal, maka aku akan menghampirinya sehasta. Allahu Akbar. Tengok dia beritahu. Tak perlu nak jadi wali Allah pun. Just dekat dengan Allah dah cukup dah pun. Sekarang ni kita nak buat kebaikan kan, kita rasa macam, alah aku bukan ustaz, aku bukannya wali Allah, aku bukannya Ibn Liu, aku bukannya siapa-siapa yang nak buat benda ni. Jangan ada pemikiran atau perasaan macam tu. Setiap orang boleh memberi. Berjalan ke arah Allah, Allah akan lari. Sejengkal ke arah Allah, maka Allah akan menghampirinya sehasta. So janganlah sejengkal. Kenalah dekat lagi banyak. Okey, seterusnya. Seorang lelaki telah datang dan menyerahkan sebanyak 500 dirham kepada Hazrat Junaid Baghdadi sambil berkata, bahagi-bahagikanlah wang ini kepada khadim tuan. Hazrat Junaid telah berkata kepada lelaki itu, adakah kamu mempunyai sesuatu selain daripada wang ini? Lelaki itu menjawab, ya, masih ada banyak dinar. Hazrat Junaid berkata, adakah kamu ingin harta kamu itu bertambah atau tidak? Lelaki itu berkata, keinginan sedemikian sememangnya ada.
Lantas Hazrat Junaid berkata, jika demikian kamu berhajat lebih daripada kami. Ini adalah kerana saya tidak ingin untuk mendapatkan lebih daripada apa-apa yang tidak telah ada. Justru kamu simpanlah wang ini. Setelah berkata demikian, beliau telah memulangkan wang itu dan tidak menerimanya. Allahu Akbar. Okay, faham story ni ya? Dia menerima sedekah daripada satu orang lelaki ni, which is Hazrat Junaid lah. Hazrat Junaid Baghdadi. So dia bagikan duit kepada orang ni. So bila dia bagi duit kepada orang ni, dia pun tanya, hang ada niat tak nak dapat duit lebih? So dia pun jawab lah, memang ada. So kalau hang ada niat nak dapat duit lebih, hang tak payah buang masa, tak payah pening kepala, hang simpan duit ni, kira lebih dah lah. Bila hang simpan duit ni, kira lebih lah sebab dia niat dia nak bagi. Tapi dia tu kata simpan duit ni, kira dia dah, dia punya duit kira bertambah. Dia punya duit kira bertambah melalui duit dia sendiri. Duit dia bertambah melalui duit dia sendiri. Faham tak? Masya Allah. Kisah-kisah macam ni semua macam makam-makam lain punya kisah ni. Okay. Kita ambil satu last punya kisah. Seorang lelaki telah datang dan menyerahkan 10,000 dirham kepada Hazrat Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Beliau telah menolaknya mentah-mentah dan berkata, dengan sebab 10,000 dirham ini, kamu ingin namaku terkeluar daripada senarai orang-orang fakir? Nampak? Hazrat Ibrahim bin Adham ni, dia tak mau duit. Sebab apa? Nama dia akan keluar daripada nama fakir. Dia tak nak nama dia dikeluarkan. Dahsyat. Kita tengok pasal pada tanah. Demi Allah, aku tidak sanggup menanggungnya. Beliau juga ada berkata, ahli dunia mencari ketenangan dalam dunia. Lantaran itulah mereka terpedaya. Memanglah benar dalam dunia tiada ketenangan. Tak ada ketenangan dalam dunia. Jika orang-orang sedemikian mengetahui bahawa kerajaan dan pemerintah ada pada kita, niscaya mereka akan memerangi kita dengan pedang-pedang. Ada seseorang bertanya kepada Hazrat Abdullah bin Mubarak, siapakah manusia yang sebenarnya? Soalan dia simple. Siapakah manusia yang sebenarnya? So, apa yang Hazrat Abdullah bin Mubarak jawab, Zunnur Misri berkata, orang yang zuhud ialah raja di akhirat dan orang yang zuhud adalah raja di akhirat dan orang fakir yang zuhud ialah orang-orang yang arif, orang yang mengenal Allah. Hazrat Syekh Abu Madian berkata, terdapat dua bentuk kerajaan. Satu, kerajaan yang menguasai bandar-bandar. Kerajaan yang betul lah. Satu lagi, kerajaan yang menguasai hati-hati. Bukan hati-hati, hati-hati manusia ni. Raja yang sebenar hanyalah seorang yang zuhud, yang menguasai hati-hati. Sekumpulan ulama termasuk Imam Syafi'i berpendapat jika seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan berwasiat bahawa sekian banyak daripada hartaku ini hendaklah diberikan kepada orang yang paling berakal atau yang paling bijak, maka harta itu hendaklah diberi kepada orang-orang yang zuhud. Ini adalah kerana pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang zuhud, orang yang tak cakap banyak. Bukannya orang bijak ni yang dia kena cakap banyak, dia pandai, bukan. Orang yang zuhud adalah orang yang bijak. Wallahu a'lam bishawab. So, okay. Sebelum kita proceed ke apa ke, dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, terima kasih. Waalaikumsalam. Dia ni sharer. One fast idah. Sharer. Barakallahu fikum. Dia share. Orang lain dapat pahala. Orang lain dapat ilmu tu. Dia pun dapat pahala free sahaja. Ni nak bagi free. Pahala free nak bagi ni. InsyaAllah. Okay. Sebelum kita tamat, ada apa-apa soalan ke? Nak bertanya ke? Nak berkata ke? Nak bersuara ke? Nak apa ke? Boleh tak? Ada tak? Ataupun satu lagi cadangan, anda ada apa-apa soalan, ada apa-apa topik yang kita nak huraikan lagi tak? Topik sekarang kita buat pasal kelebihan sedekah. Dah 5 program dah pun, 5 topik kita dah buat dah pun.
topik yang sama, siri yang kelima. So kalau anda dapat cadangan untuk nak buat topik yang lain ataupun nak continue topik yang sama, bolehlah bagi cadangan kat situ. Okay. So kita akan akhiri majlis kita. Jangan lupa share sebab orang lain dengar amal, anda akan dapat pahala free. So dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah, apa yang kita dengar kita cuba amalkan. Kita doa supaya Allah beri kekuatan untuk kita amal dan juga kita sampaikan pada orang lain. Orang yang tak ada kat sini, kawan-kawan kita, sahabat kita, anda kita sampaikan. Dan juga kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.